Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dan menghadiri forum yang kita bakal adakan pada malam ini. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan panel forum yang kita jemput, iaitu saudara Aidit Ifan. Boleh saudara perkenalkan diri? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada panel yang sudi mengadakan forum pada malam ini. Okay, sebelum kita meneruskan dengan lebih panjang untuk forum kita malam ini, tapi seeloknya kita berkenalan dulu lah kan, lebih baik. Okay, seperti yang saudara panel tadi memperkenalkan nama saya. Okay, saya akan teruskan. Nama saya Aidit Irfan bin Abdul Ghani dan lebih mesra dipanggil dengan Aidit. Sekarang saya berumur 19 tahun dan insyaAllah saya akan melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda dalam jurusan pengimejan perubatan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, latar belakang. Dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, and Alhamdulillah untuk SPM saya dapat, Alhamdulillah terbaiklah untuk diri saya. Okay, setakat itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aidit Ifan atas penawaran yang diberikan sebentar saja tadi. Nampaknya forum panel kita adalah bukan calon-calon orang ya. Ya, benar. Ya, terima kasih. Seterusnya, mari kita terus kepada soalan utama yang kita perlu adakan dalam forum ni ya. Okey. Adakah saudara Aidit Ifan telah sedia? InsyaAllah, jom kita teruskan. InsyaAllah. Baiklah. Saudara Aidit Ifan, soalan yang pertama yang saya akan kemukakan adalah berikan pendapat saudara tentang remaja pada zaman sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih di atas soalan yang telah diberikan. Okay, daripada soalan yang telah diberikan sebentar tadi, kita boleh lihat bahawa tema forum kita pada malam ini adalah berkaitan dengan remaja. Okay, bagi menerangkan konsep remaja ini kalau boleh ditakrifkan ialah golongan manusia yang berada dalam lingkungan umur 13 hingga ke 18 tahun. Jadi dalam lingkungan umur itu kita boleh definisikan mereka dalam golongan remaja. Okey, kita boleh lihat macam mana keadaan remaja pada zaman kini. Okey, jika ditanyakan pada pendapat saya, apa yang saya boleh lihat pada keadaan remaja pada hari ini, boleh dibagi kepada dua kelompok. Ada remaja yang mempunyai masa depan yang cerah dan ada juga remaja yang telah pun hanyut di bawah arus kemodenan dunia zaman sekarang. Okay, kenapa saya kat sini saya ingin sentuh lebih lanjut mengenai golongan yang kedua, iaitu golongan remaja yang telah pun hanyut oleh arus kemodenan dunia. Okay, kita boleh lihat keadaan remaja hari ini, termasuklah kita, remaja ini terlalu taksub dengan hiburan dunia, ataupun kita boleh faham dalam segi dia punya istilah hedonism, iaitu terlalu cintakan hiburan. Okay, kenapa? Disebabkan kepesatan teknologi yang membangun. Semakin hari semakin maju teknologi yang telah pun dihasilkan oleh para ilmuwan ataupun para cendekiawan. Jadi sebabkan itu, remaja ini yang kekurangan ilmu, mereka terlalu leka dengan teknologi sehingga mereka mengabaikan apakah tugas yang sepatutnya mereka lakukan bagi membentuk nilai insaniah dalam diri mereka. Selain itu juga, golongan ini semakin lama mereka mengabaikan apa yang agama perintahkan dan suruh kepada kita untuk ditunaikan. Sebagai contoh, kita tak cakap susah, kita cakap pasal bab solat je. Bab solat ni, yang kita tahu, solat ni adalah tuntutan terpenting dalam agama kita. Sebab tu solat ni kita gelarkan ni sebagai tiang agama. Kalau solat pun mereka dah berani untuk tinggalkan, so kita boleh nampak lah yang sebenarnya remaja ni telah pun tidak takut dengan apa yang Allah amarankan jika mereka meninggalkan suruhannya. Okay, yang keempat, semakin lama
remaja ini kurang adab yang dipupuk dalam diri mereka. Kita boleh lihat daripada majalah akhbar, berita di mana pelajar-pelajar iaitu merangkumi remaja sendirilah, mereka sudah tiada adab dan budi bahasa terhadap guru-guru mereka. Sehingga kan guru yang sepatutnya mendidik mereka untuk menjadi lebih baik, hanya kerana sedikit saja kesalahan mereka, bila guru mula untuk menghukum, mereka terlalu manja. Remaja sekarang ni semakin manja. Guru hanya mencubit ataupun memarahi telah pun mengadu pada mak ayah dan dibawakan masalah ni ke mahkamah sehingga menyalahkan cikgu itu sendiri. So sebab kita dah nampak yang pelajar ni semakin lama mereka kurang adab dengan orang yang mendidik mereka. Okay, itu saja pendapat saya tentang remaja zaman kini. Baiklah, saudara, pendapat dan hujah saudara sangat bernas. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu apakah faktor yang boleh menyebabkan golongan anak muda pada zaman sekarang ni kerana mereka mudah sangat terpengaruh dengan masalah-masalah sosial dan sebagainya. Okay, terima kasih untuk soalan yang kedua. Okay, apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja ini mudah hanyut dengan masalah sosial? Seperti yang saya nyatakan dalam soalan pertama tadi, teknologi. Teknologi merupakan faktor penting yang menyebabkan menyebabkan remaja ini terus terjerumus dalam masalah sosial. Okay, kalau kita boleh khususkan teknologi ni, kita boleh khususkan dalam bidang game. Kita boleh lihat remaja hari ini memang takkan lari daripada bermain game setiap hari. Game-game di dalam telefon bimbit mereka seperti PUBG, ML. Sehingga kan betapa cerdiknya orang yang mencipta game ni, dengan hanya game ni saja boleh buatkan mereka leka and lalai. Sehingga kan mereka boleh mengabaikan kerja-kerja lain hanya semata-mata untuk bermain game. Dan daripada game juga, kita boleh lihat yang remaja ni terlalu taksub sehingga kan mereka sanggup buat apa sahaja asalkan dia boleh menang game yang dia main tu. Terpaksa buatlah dia orang habiskan duit ke, dia orang marah-marah mencarut ke, asalkan dia boleh main game tu dan boleh menang. Sebab itu kita nampak yang game ni boleh merosakkan remaja sekarang ni. Okay, yang kedua, kita tidak boleh lari daripada faktor ni lah, faktor pengaruh rakan sebaya. Okay, kuatnya pengaruh rakan sebaya ni terhadap terhadap pembentukan nilai insaniah diri kita ni. Kawan ni bila dia ajak kita nak buat baik, rasa-rasa ramai tak nak ikut. Contoh ada seorang kawan ajak kita pergi solat, pergi buat kebaikan, agak ramai tak akan follow orang macam ni. Susah kan? Payah tak ramai ikut. Tapi kalau kawan ajak melepak, jalan-jalan, tengok wayang semua berhibur, laju je diorang. Sehingga kan tak kisah pun. Kalau duit habis pun habis lah. Jadi dia boleh berhibur. So nampak kat sini yang rakan sebaya ni, dia sebenarnya memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan diri seorang manusia itu. Terhadap remaja tu. Kalau dia berkawan dengan orang yang tak elok, maka tak eloklah dia. Kalau dia berkawan dengan orang yang baik, baiklah dia. So bertepatanlah dengan kata-kata himah. Siapa yang tentang hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang berkawan dengan pembuat minyak wangi, maka dia akan dapatlah tempias orang itu. Tapi kalau siapa yang berkawan dengan pembuat besi, maka dia akan dapatlah tempias api itu. So kita dapat kat sini. So nak nasihat kat sini, pilihlah kawan yang betul-betul baik untuk kita agar kita dapat menjadi insan yang baik juga. Okay, yang ketiga, kurangnya didikan daripada ahli keluarga. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Kalau saya boleh bezakan ibu bapa pada zaman dahulu dengan ibu bapa zaman sekarang, sangatlah berbeza. Ibu bapa zaman dahulu, kalau anak mereka buat salah, dia rotan je, dia pukul je, mungkin dapat kita mungkin nampak agak ganas. Tapi dengan cara itulah terbentuknya seorang manusia. Tapi bila ibu bapa sekarang ni pukul je anak dia orang, marah je anak dia orang mula memberontak, lawan balik apa yang mak ayah dia orang buat. So saya cakap sekarang ni, mak ayah sekarang ni kurang kualitinya. Sebabkan mak ayah zaman sekarang ni kebanyakan dah muda. So dia orang pun membesar pun dalam era yang sudah pun moden. Jadinya kuranglah
kuranglah pembentukan ibu bapa yang berkualiti jika nak dibandingkan dengan ibu bapa dahulu. Yang keempat, semestinya lah budaya barat. Budaya barat ni dia membawa pengaruh-pengaruh yang buruk kepada remaja kini daripada segi pemakaian, penuturan dan juga tingkah laku. So kalau anak muda ni mudah sangat terjebak budaya barat, maka ke arah barat lah terjadinya diri mereka itu. Okey, itu saja. Terima kasih kepada saudara Adi Ifan kerana memberikan pendapat tentang faktor yang boleh menyebabkan golongan anak muda terpengaruh dengan masalah sosial. Memang betul apa yang saudara Adi Ifan beritahu. Terdapat banyak faktor seperti yang dikatakan beliau tadi adalah pengaruh rakan sebaya, peranan ibu bapa yang tidak mencukupi dalam mendidik anak mereka, seterusnya pengaruh budaya barat yang sangat tinggi dan juga yang paling utama adalah teknologi. Seterusnya, kita teruskan dengan soalan yang ketiga kita. Apakah langkah yang boleh diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk mengatasi masalah tersebut? Dipersilakan saudara Adi Ifan. Okey, terima kasih untuk soalan yang diberikan. Okey, daripada soalan yang diterima, antara beberapa langkah yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan nilai Al-Quran dan Sunnah, saya akan pecahkan kepada 3 peranan, iaitu peranan ibu bapa, peranan sekolah dan juga peranan media sosial ataupun media massa. Okey, media massa, maaf saya media massa. Okey, saya akan sentuh untuk peranan yang pertama, iaitu peranan ibu bapa. Okey, apa ibu bapa boleh lakukan ialah dengan menerapkan nilai agama kepada anak-anak mereka dari kecil. Okey, kenapa dari kecil? Sebab saya faham dengan satu kata-kata, apa kata dia? Saya tak ingat kata dia, tapi nak katanya bila kita berdidik anak-anak daripada usia kecil, dia lagi mudah untuk menerima daripada kita mendidik anak-anak kita yang sudah besar. Pernah ingat kata-kata yang berkaitan dengan air dengan batu tu? Hello? Minta maaf saudara Ifan, terdapat berlaku gangguan daripada saluran internet ya. Dia boleh je kata kita teruskan semula apa yang saudara Adi Ifan bincangkan sebentar tadi. Okey, saya mula semula mengisi saya. Okey. Isi pertama saya tadi, saya ingin sentuhkan yang ibu bapa boleh berperanan dengan menerapkan nilai agama kepada anak-anak mereka. Terutamanya kepada anak-anak mereka yang masih lagi kecil. Okey, kenapa? Sebab anak-anak kecil ni, mereka masih suci. Hati mereka masih elok, hati mereka masih bersih. Jadi jika pada waktu ini kita dah terapkan dengan nilai agama, dengan akhlak yang baik, maka tidak menjadi masalah untuk anak kecil itu menerima apa yang diajarkan oleh ibu bapa mereka. Tapi kalau anak-anak yang besar ni, takkan tak nak didik kan? Boleh. Mungkin boleh didik, ibu bapa boleh didik juga anak-anak mereka besar ni walaupun agak sukar, sebab yelah mereka pun dah berumur, mereka pun telah mempunyai banyak pengalaman hidup, jadi agak susah untuk mendidik anak-anak yang telah pun melanjutkan usia ni. Tapi semua itu tidak mustahil jika ibu bapa terus bersabar dan terus mendidik anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik. Okey, selesai untuk peranan pertama daripada peranan ibu bapa. Peranan kedua ialah peranan daripada pihak sekolah. Okey, apa yang pihak sekolah boleh lakukan ialah dengan memperbanyakkan program motivasi di sekolah. Okey, sekolah terutamanya guru-guru yang berada di sekolah ni bertanggungjawab, bukan sahaja untuk mendidik dan mengajar sahaja dalam kelas, malah mereka juga bertanggungjawab untuk membentuk nilai insaniah yang murni dalam kalangan pelajar-pelajar mereka. Dengan cara yang bagaimana? Dengan menjemput para penceramah yang terkenal yang mempunyai banyak pengalaman dalam memotivasikan pelajar, jemput mereka supaya pelajar ini boleh mendengar sendiri dan menerima apa yang disampaikan oleh para penceramah. Mana nak tahu kan, apa yang disampaikan oleh para penceramah tu ada yang boleh membuka pintu hati pelajar-pelajar mendengarnya untuk berubah menjadi lebih baik.
contoh-contoh para penceramah yang saya boleh recommend lah untuk jemput ke program motivasi sekolah ni. Antaranya Ustaz Syamsul Debat, Ustaz Abdullah Khairi. Dua ustaz ni saya recommend lah untuk jemput bagi program motivasi di sekolah. Okay. Yang ketiga, peranan media massa. Okay, bagaimana? Para semua pengguna media sosial boleh menggunakan platform ini untuk menyebarkan dakwah mereka. Sebagai contoh, kita boleh gunakan medium seperti TikTok. Okay, kita boleh gunakan medium seperti TikTok ni untuk kita post pelbagai video-video dakwah, video motivasi, video-video ceramah. Kita tak tahu video mana yang akan FYP kan. Mana tahu video yang kita post kat TikTok tu, FYP keluar dekat semua akaun orang tengah scroll TikTok kan. Tiba-tiba detik untuk orang tengah scroll tu berhenti untuk tonton video tu sampai habis. So tanpa kita sedar, kita telah menyampaikan dakwah tapi dengan cara yang tidak menyebabkan orang kecam kita pada depan. Sebab apa? Sebab orang sekarang ni dia takut nak dakwah sebab dia takut orang kecam dia. Nanti orang label dia ni acah baik lah, dulu kau pun bukannya baik sangat kan. So kalau takut nak mendepankan diri dengan cara yang begini, so banyak lagi cara yang seperti saya dah cadangkan tadi, gunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan dakwah. Jadi telah selesai 3 peranan yang saya ingin sampaikan. Okey, harap saya dapat menjawab soalan. Terima kasih kepada saudara Aidil Irfan yang sudi hadir untuk membicarakan isu Al-Quran dan Sunnah dalam kalangan remaja. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua ahli-ahli panel yang dihormati. Kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada hujung bicara, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam dan salam sautan, salam minta maaf daripada kami. Saya mewakili panel ahli moderator ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara Aidil Irfan kerana memberikan masa terluang Aidil Irfan untuk menghadiri forum kami ya. Terima kasih. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Aidil Irfan kerana menghadiri forum ini ya. Terima kasih.